Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu lagi di dalam tazkirah zuhur pada setiap hari daripada sepanjang musibah yang melimpa kepada kita, iaitu COVID-19 ini, yang mana kita tidak mengetahui apakah hikmah di sebalik ujian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang lebih penting daripada itu, ujian adalah terkadang mengangkat sesuatu kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, atau kemungkinan Allah Taala nak mengangkat darjat seseorang hamba, ataupun kemungkinan sesuatu musibah Allah Ta'ala ingin mengampunkan dosa hamba-hambanya. Jadi pada tengah hari ini insya-Allah kita akan membicarakan satu tajuk, iaitu sifat syurga, keadaan syurga dan orang-orang yang masuk di dalam syurga, berpandukan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang dipetik daripada surah Ali Imran ayat 133 sehinggalah kepada ayat 135, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يستغفر الذنوب إلا الله walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak menerangkan, terlebih dahulu hendaklah kita membaca surah Ali Imran ini, kita membaca tafsiran ataupun terjemahan ayat daripada surah ini, yang mana Allah Ta'ala menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat yang ke-133 ini nak menerangkan kepada kita bahawa seruan Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera kepada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan ketaatan itu akan menjadi satu sebab kepada seseorang itu akan dimasukkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala menyebut sabiqu ilal maghfirah min rabbikum wa jannatin arduhas sama wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Kalau di dalam surah Hadid, Allah Ta'ala menyebut, berlumba-lumbalah kamu mengerjakan amal yang baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi. Perkara yang pertama yang kita nak lihat, Allah Ta'ala menyediakan menyediakan syurga seluas langit dan bumi. Maka diriwayatkan dalam satu hadis yang sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza sa'altumullah al-jannata fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannati wa awsatul jannati wa minhu
tafajjaru anharul jannati wa saqfuha arsyur rahman. Jika kamu memohon syurga, maka mohonlah Firdaus, iaitu ialah satu syurga yang paling atas dan di tengah-tengahnya mempunyai sungai-sungai syurga dan bumbungnya arasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat seruan daripada ataupun peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita memohon syurga, iaitu syurga Firdaus. Walaupun kita ni bukanlah orang yang layak untuk mendapat syurga Firdaus, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita dengan penuh harapan meminta syurga Firdaus ini, kerana syurga yang penuh dengan kenikmatan dan keluasan. Sehingga ada satu riwayat menyebutkan bahawa riwayat yang didatangkan daripada Imam Ahmad meriwayatkan daripada musnadnya bahawa Harqalis menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, innaka da'awtani ilal jannati arduha as-samawati wal ard fa aina an-nar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, fa aina al-lail idza jaa an-nahar. Sesungguhnya kamu, kata Harqalis, kamu mengajak aku kepada syurga yang luasnya langit dan seluas langit dan bumi. Lalu kalau begitu, di manakah neraka berada? Maka lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan subhanallah, manakala datangnya malam, di manakah siang. Jadi nak menunjukkan bahawa syurga ini ada bahagian dia dan neraka juga ada bahagian dia. Jadi inilah menunjukkan bahawa betapa luasnya syurga yang penuh, yang menjadi tempat penghuni bagi orang-orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekiranya mereka mendapat amalan, suratan amalan daripada tangan kanan dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang akan masuk ataupun yang menjadi penghuni syurga ini ialah mereka yang disebutkan uiddat lil muttaqin, iaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana syurga ini adalah tempat yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka bagaimanakah ciri-ciri atau sifat orang yang bertakwa yang boleh masuk di dalam syurga Allah Ta'ala ini? Maka Allah Ta'ala menyebutkan ada beberapa golongan dan beberapa ciri orang-orang yang mendapat tempat di dalam syurga. Yang pertama, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina wal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Orang yang pertama, ciri orang yang pertama yang mendapat masuk syurga atau menjadi penghuni syurga ini ialah orang yang bersedekah dalam keadaan dia lapang. Dia ada kekayaan, dia ada kemewahan, lalu dia bersedekah, dan pada waktu dia kesempitan, waktu itu dia sempit, maknanya dia amat memerlukan, dia amat maknanya berhajat kepada wang ringgit ataupun harta. Dia berderma atau bersedekah waktu dia dalam keadaan susah, ataupun dalam keadaan dia sihat, ataupun dalam keadaan dia sakit. Ini ciri orang yang pertama, yang dia bersedekah dalam semua keadaan. Sama ada waktu dia lapang, Allah Ta'ala beri kemewahan dengan harta benda, ataupun dia bersedekah dalam waktu kesempitan mengikut kepada kemampuan, ataupun waktu dia susah, dia sangat berhajat kepada sesuatu yang orang lain perlu, tapi dia juga perlu, lalu dia memberikan kepada orang lain. Dia juga maknanya bersedekah waktu dalam keadaan sihat, dan dia juga maknanya bersedekah dalam waktu dia sakit. Maka orang-orang inilah yang mendapat maknanya merupakan salah satu daripada golongan yang menjadi penghuni atau mempunyai sifat-sifat
ataupun ciri-ciri penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat 174 yang bermaksud orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terang. Inilah di antara kebaikan ataupun orang yang mendermakan atau orang yang menginfakkan harta mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hadis yang diriwayatkan daripada Adi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ittaqun nari walau bisyiqqit tamrah, bahawa jagalah diri kalian daripada seksa neraka walaupun hanya bersedekah sekecil kurma. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim. Adapun tujuan bersedekah maka dapat dilihat dengan dua perkara. Yang pertama, dengan bersedekah boleh membantu orang yang memerlukan. Pada waktu ini kalau kita melihat dalam suasana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita melihat walaupun kesempitan berlaku, tetapi dengan rahmat Allah Ta'ala dan kasih sayang Allah Ta'ala mencampakkan di dalam dan membukakan hati-hati manusia orang yang beriman kepada Allah untuk membantu orang lain yang susah, yang tidak boleh makan dan sebagainya. Maka inilah daripada maknanya ciri-ciri sifat orang yang beriman dan sifat orang yang bertakwa yang menjadi calon-calon syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, tujuan bersedekah ini ialah sebagai membuktikan bahawa ketakwaan seseorang. Dengan bersedekah sebagai bukti dalam waktu dia memerlukan, dalam waktu dia sempit, dalam waktu dia berhajat, maka dia memberikan kepada orang lain adalah sebagai satu tanda dan satu bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai satu bentuk maknanya ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ciri-ciri ciri yang pertama yang disebutkan oleh Allah Taala di dalam ayat 134, allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Dan ciri yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri penghuni syurga ini ialah wal kadhimin wal 'afina 'anil nas, iaitu orang yang menahan marahnya ketika ia mampu untuk melepaskan, kerana bukan dengan sebab lemahnya, tetapi dia mampu menahan kemarahannya kerana takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis qudsi, bahawa Allah Taala berfirman, ya ibna Adam uzkurni idza ghadibta uzkurka idza ghadibtu fala uhlikuka fi man uhlika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis qudsi, Allah Taala berfirman, wahai anak Adam, ingatlah kamu kepadaku ketika engkau marah, agar aku ingat kepada kamu ketika aku marah, dan tiadalah aku binasa engkau di antara mereka yang aku binasakan. Jadi ini peringatan Allah Subhanahu wa taala, kerana orang yang bila dia marah, dia boleh menahan diri dia daripada marah, maka itulah sebaik-baik kekuatan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hadis diriwayatkan oleh Isa bin Syu'aib daripada Malik, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Rasulullah menyebutkan, man kaffa ghadabahu wa kaffallahu anhu azabahu wa man khazana lisanahu satarallahu auratahu wa man ittazara ila Allah qabilallahu uzrahu. Sesiapa yang menahan marahnya, Allah Subhanahu wa taala akan menahan seksanya kepadanya, dan sesiapa yang menjaga lidahnya, maka Allah Taala akan menutup auratnya, dan sesiapa sakit kerana Allah, maka Allah akan menerima kesakitannya. Dan daripada Ahmad, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, laisa syadidu bi sur'ati
walakinnash syadida allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang kuat itu ialah orang yang bengis ataupun orang yang boleh menjatuhkan lawannya ketika mana bergusti, akan tetapi orang yang kuat ialah orang yang dapat menahan marahnya. Maka inilah sifat yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu ciri-ciri penghuni syurga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang marah, maka jalan keluar bagi orang yang menghadapi sifat marah ini, Rasulullah menyebutkan di dalam satu hadisnya, ketika mana kamu tengah marah dalam keadaan berdiri, hendaklah kamu duduk. Kiranya marah kamu tidak hilang, hendaklah kamu baring. Dan kiranya marah kamu tidak hilang, hendaklah kamu mengambil wuduk, kerana sesungguhnya air itu memadamkan api, dan sesungguhnya syaitan itu dijadikan daripada api, hendaklah kamu padamkan ia dengan air. Jadi inilah maknanya silusi yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat marah ini. Orang yang boleh menahan sifat marahnya, maka mereka ini akan masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa siapakah yang kamu anggap kuat? Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, siapakah, Rasulullah telah bertanya kepada para sahabat, siapakah yang kamu anggap kuat? Maka ialah orang yang tidak boleh dikalahkan. Para sahabat menjawab, orang kuat ini ialah orang yang tak boleh dikalahkan. Maka Rasulullah kata, bukan, tetapi ialah orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Ini adalah maknanya orang yang benar-benar kuat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang banyak hadis-hadis tentang apa ni, menasihat. Dalam satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup mengambil berat dan berpesan kepada para sahabat, la taghdab, jangan kamu marah, kerana sesungguhnya marah ini menimbulkan berbagai-bagai kesulitan atau menimbulkan berbagai-bagai kemusnahan kepada orang yang ada sifat pada dirinya tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala meneruskan firman-Nya, di antara ciri-ciri orang yang mendapat syurga ini ialah wal afina 'anin nas, iaitu orang yang barang siapa yang marah lalu dia dapat menahan kemarahannya, dan memberikan kemaafan ketika mana orang melakukan kesalahan kepada dirinya. Jadi ini adalah ciri orang yang ketiga, iaitu barang siapa yang menahan kemarahannya pada ia ahli mampu untuk melakukan, maka Allah Ta'ala akan memenuhkan hatinya dengan kedamaian dan ketenteraman, dan juga dengan keimanan. Ini kalau kita melihat bahawa ada hadis yang bersambung daripada perkara yang kedua, iaitu wal qaziminal ghaiza wal afina 'anin nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan barang siapa yang menahan kemarahannya padahal ia mampu untuk melakukannya, iaitu melepaskan kemarahannya, maka Allah Ta'ala akan memenuhkan hatinya dengan kedamaian, ketenteraman dan juga keimanan. Ini adalah maknanya perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara yang ketiga, iaitu orang yang memaafkan kesalahan orang lain sedangkan dia mampu untuk membalasnya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 37, Allah Taala menyebutkan yang bermaksud, dan apabila mereka marah lalu mereka memberi maaf, memberi kemaafan kepada orang lain. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin istananya ditinggikan dan darajatnya ditinggikan, maka hendaklah dia memaafkan orang yang menzaliminya. Hanya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan At-Tabrani. Dan perkara yang keempat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini,
wallahu yuhibbul muhsinin. Iaitu muhsinun ini ialah orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan dan memberi kemaafan. Dalam satu riwayat ada satu cerita. Dalam ayat ini kita nak bawakan satu cerita. Pada riwayat Imam Al-Baihaqi meriwayatkan satu cerita, pada satu hari ada hamba perempuan milik Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu pada waktu Sayyidina Ali nak mengambil air sembahyang atau mengambil wuduk, maka perempuan ini, hamba ni tadi, lalu menuangkan air kepada anggota. Lalu dengan tidak semena-mena bekas yang mengisi air tadi lalu terjatuh dan kena kepada badan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu Sayyidina Ali pun mengangkat mukanya. Lalu perempuan ini pun membacakan satu firman Allah Ta'ala, wal kaziminal ghaiz, iaitu orang-orang yang menahan marahnya. Lalu Sayyidina Ali pun berkata, saya menahan marahku, saya menahan marah aku, ataupun aku menahan marahku. Lalu perempuan itu pun menyambung lagi, wal afina 'anan nas, maka orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Maka berkata Sayyidina Ali, Allah Ta'ala memaafkanmu. Dan perempuan itu pun lalu membacakan firman Allah Ta'ala, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang-orang yang membuat kebaikan. Maka kata Sayyidina Ali, pergilah kamu, saya telah memerdekakan hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Aku telah merdekakan kamu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sifat yang seterusnya dan sifat yang terakhir yang disebut oleh Allah Taala di dalam surah Ali Imran ini. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Iaitu Allah Ta'ala menyebutkan bahawa dan juga orang-orang apabila melakukan perkara-perkara keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa-dosa mereka, dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan Allah. Jadi sifat orang yang kelima yang menjadi penghuni syurga ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjadi penghuni syurga ialah iaitu orang-orang yang apabila dia melakukan perbuatan-perbuatan keji, maka dia yang pertama sama ada perbuatan keji ini yang maknanya yang boleh memudaratkan dirinya sendiri ataupun memudaratkan diri orang lain. Sama ada perkara ini secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terang, seperti mana zina ataupun riba ataupun minum arak contohnya. Lalu mereka ini segera bertaubat kepada Allah dan meminta ampun daripada dan memohon ampun dan memohon rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena faham bahawa Allah Taala itu dia bersifat dengan sifat pengampun. Maka hendaklah kita segera memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiayakan dirinya kemudian ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan dapati Allah Taala itu adalah bersifat dengan sifat pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat 110. Jadi mudah-mudahan dengan kita melihat ciri-ciri yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, iaitu yang pertama ciri orang yang menjadi penghuni syurga iaitu orang yang bersedekah pada waktu susah ataupun pada waktu senang, sama ada pada waktu dalam keadaan sembunyi atau terang-terang. Yang keduanya ialah orang yang iaitu orang yang memaafkan, yang menahan marahnya
ketika mana dia mampu untuk membalasnya. Dan yang ketiganya iaitu orang yang memaafkan kesalahan orang lain sedangkan ia mampu untuk membalasnya. Yang keempat iaitu orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan dan memberi maaf. Dan yang kelimanya iaitu orang yang melakukan suatu perkara keji, ia sama ada dia menganiaya dirinya atau diri orang lain, lalu dia bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ciri-ciri orang yang menjadi penghuni syurga, dan kita berharap bahawa kita adalah termasuk salah seorang daripadanya. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala menerima taubat kita dan menerima segala amal kita. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang berjaya di dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.